hati dengan di mulut kan. Satu kena syahadah. Satu orang yang kalau tengok dari sisi fitrahnya dan dari sisi kaedah penaklukan, tengok adat, hukum adat, kebiasaan yang ada. Manusia yang kalau dalam hati dia ada sesuatu, sama ada suka ke tak suka, mesti lama-lama apatah lagi istilahnya telah berkobar-kobar dan telah orang kata meledak dalam hati dia. Apa akan jadi? Dia mesti muntahkan juga dengan perkataan. Mestinya. Kadang-kadang dia tak muntah dengan perkataan, dia muntahkan dengan perbuatan. Istilah muntah tu maksud dia akan tunjuk. Kalau duduk dalam majlis, kalau tak suka, macam mana? Kalau suka macam mana? Dia suka tapi letih, dia tidur. Kalau duduk dalam majlis dia tak suka, apa akan jadi? Dalam hati tak suka ni, tapi bapak suruh main majlis ilmu, macam mana? Dengan muka, dengan acting, dia tak peduli apa orang cakap. Mana kita tahu? Tu dalam hati, suka tak suka. Memanglah tak suka dalam hati, tapi biasanya itu dia akan ditranslate kan dengan perbuatan dia, dengan body language. Dan body language, dia ada bukan body language, with his language. His language be his mouth lah, dengan mulut dia. Mulut mesti usually with kataan lah. Satu, tengok hubungan syariat cantik yang apa ulama dah syarahkan, ambil daripada perkataan Rasulullah, apa yang ada dalam Quran, syarahkan benda tu, nampak oh memang betul, cantik connection dia. Satu tak dapat tidak, untuk nama beriman mesti ucap kalimah syahadah. Jadi atas kita bicara ni, iman ni apa dia? Dia ialah benda yang dalam hati, benda dalam hati. Satu, kalau ada orang yang bila ada clash antara mulut dia dengan apa dalam hati, kalau ada mulut dia tu istilahnya mempelekeh, mempersenda, walaupun katalah andai kata dalam hati dia masih membenarkan, kena tengok keadaan tu. Kalau perkataan itu, pasal kita bicara tentang iman Islam ni, kalau perkataan itu istilahnya melanggar batas-batas yang istilah common knowledge, yang common knowledge among the Muslim, ini adalah apa yang our Prophet sallallahu alaihi wasallam brought to us, apa yang dibawa kat kita. Apa-apa istilahnya dia bangkang, dia tolak, dia nafi. Awak dah. Pasal macam mana sampai boleh mulut tolak? Maksudnya something wrong dalam hati. Pasal tu yang kata bila ada sesuatu yang telah berkobar, panas, meledak, dia akan muntahkan di mulut. Dia akan muntahkan. Itu bila orang maulid, dia bangkang. Tengok, pasal ada akidah dalam, dia tak suka. Apa buat maulid Rasul macam sambut Nabi Isa aja, lama-lama anggap Nabi Isa macam Tuhan. Kita sambut maulid Rasul tak ada pun kata Muhammad sebagai Tuhan, tak ada lah. Tapi pasal dia tak suka tu, dia tak suka maulid tu, dia katakan kita menyambut maulid Rasul ni macam Kristian menyambut kelahiran Nabi Isa. Ada pula itu, jijik yang kita dengar. Tapi dia boleh sama kan macam tu. Kelakar dia ni. Ada pula tu. Pasal apa tu? Pasal dia dalam itikad dia dah memang dia pegang bahasanya maulid Rasul ni tak betul. Satu, dia muntah tu. Apa-apa yang kita buat betul pun dia akan muntah. Tak betul, tak elok. Kita tak tahu apa dalam hati dia, tapi kita bercakap, dia tahu apa yang cakap di mulut lah. Baik, jadi apa yang kita sebut di akhir yang terdekat ni ialah connection antara Islam iman, yang atas faktanya mengucap kalimah syahadah dia ialah rukun Islam dan syarat iman. Okey, siap. Jadi definisi itu kita dah lihat lah. Macam mana pun soalan tu di awal ni, tentang apa kita bicara takrif iman dengan apa yang lebih kurang apa yang dekat-dekat tu. Begitu juga sedikit bezakan dengan Islam. Yang Islam ni adalah pengakuan lidah secara lahiriah. Yang iman ni adalah pengakuan, pengiktirafan, membenarkan batin di hati. Dan connection dua. Ada soal? Dia sekadar mengucap saja. Bagus soalan tu. Yang ni yang rata-rata kita jumpa ni. Satu kaedah kita dalam syariat, ada pepatah yang selalu ulama kita sebut ni, nahkum bidzawahir wallahu yatawallas sarair.
Itu satu format besar dalam kaedah persambitan hukum yang kita bicara, yang disoal ni. Apa dia? Nahkum bidzawahir. Kita mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, kita akan menghukum berdasarkan apa hukum zahir, hukum lahiriah. Hukum lahiriah ni antaranya atas sebut bercakap tu, atas sebut syahadah bercakap lah kan? Kalau kata ada orang kafir dia bercakap, dia kata kita mau masuk Islam lah, Islam banyak bagus, dia katalah macam tu kan. Kita pun tahu apa cukup syarat-syarat untuk jadi Islam ada, dalam hati kita tak tahu. Jadi apa dia mengucap, dia pun pergi jawab apa, katalah dengan action dia pun dia buat begitu, dia take action macam tu sampai dia buat pendaftaran, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaedah kita nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Allah Taala dia yang merintahkan hati. Nisbah yatawalla perintah, urus, takbir, antaranya dia yang tahu, dia yang menghukum esok orang ni dalam batin dia, adakah dia betul ataupun salah, itu diserahkan pada Allah Taala. Itu bukan urusan kita. Kita tak boleh korek hati pokok dia. Jadi dia mengucap cukup syarat macam mana? Muslim. Dalam hati macam mana? Okey. Dalam hati itu yang setiap individu mesti tahu apa dalam hati masing-masing. Wajib atas kita, fardu ain atas kita, kita kena belajar. Dan sampai belajar tu macam mana? Wajib kita kenali diri kita sendiri, siapa kita dan apa pengetahuan yang ada pada kita. Mana tak cukup pergi belajar, mana yang kurang ajar bagi sempurna ajar. Buah pinggan bahasa itu. Mana yang tak terpelajar kena belajar, yang mana tak pernah belajar wajib ngaji itu. Mana yang telah tersilap ajar, betulkan ajaran itu. Siapa nak betulkan? Ourselves. Atas kita diri ya. Yang tu yang sarair. Jadi nisbah kita nak hukum kat orang berdasarkan apa lahiriah dia. Kita saja yang boleh hukum kat kita, kita siapa. Pasal kita tahu kita siapa. Kita tahu kita siapa. Dekat orang kita boleh hukum berdasarkan apa yang dia cakap. Tu yang kalau sebut Kasih Ahmad macam mana? Apa yang dia cakap? Kalau dia cakap tu kufur. Mahdi macam mana? Teruk orang tua tu sama dengan Kasih Ahmad. Kalau tengok martabat label dia sama tu. Sama. Pasal apa? Pasal itu yang dia cakap, itu yang dia buat, itu yang pengiktirafan dia beri. Sama. Jadi kita batin ni macam mana? Batin kita tak tahu. Tapi kaedah Islam macam mana? Kita hukum berdasarkan lahiriah. Dia atas, kalau atas pendakwa mahkamah, dia atas bukti kan, bukti dan pendalilan. Jadi yang ni pun berdasarkan apa dia cakap macam mana? Itu dah cakap dia. Disebab dia tak mau belajar tu, dalam kaedah kita ahli sunnah wal jamaah berdosa. Dia mengucap kalimah syahadah Islam, tanya dia, Nabi Muhammad ajar baik lah, katalah India masuk Islam ni. Orang Nabi Muhammad mesti banyak bagus punya. Mana boleh Nabi Muhammad tak ada bagus. Cakap dia cantik lah. Memang dia ajar semua bagus lah, mesti dia ajar semua bagus punya. Dia ajar tak sama lu sembahyang? Dia ajar sembahyang, tapi kita pun tak ada berapa sembahyang, tak berapa pandai sembahyang. Satu tak ada sembahyang. Kena ajar dia. Tambah pula dia kata, Haji ajarlah sama saya. Saya tak ada pandai sembahyang. Memang kena ajar. Pasal dia nak belajar. Saya mau belajar, tanya orang semua tak boleh ajar sama saya. Tu banyak bagus punya orang tu. Tapi ini kita suruh dia ajar. Marilah sembahyang, marilah sembahyang. Tak mau sebut India, sebut Melayu pun. Pakcik marilah ke masjid, marilah ke surau. Pakcik pun dah nak mati tak apa hari ni, jom main belajar. Pakcik pun tak kerti apa. Ikut aku lah nak pergi belajar, tak pergi belajar kata dia. Syurga neraka ni bukan hak kau. Sibuk lah menunjuk orang kan. Dengan muka dengan bahasanya. Kalau mati pun aku kena seksa, aku tak semayang pun, kubur lain-lain tau. Bunyi bahasa gitu tu. Macam mana tu? Jadi dia tak mau belajar tu, disebab tak mau belajar tu, mesti something wrong kat dia lah kan. Macam mana pun, zahirnya, kalau dia istilahnya tidak ada apa-apa pernyataan yang menyebabkan dia murtad, itu sepadan kita situlah kan. Mati je mana? Islam lah. Masih Islam. Hukum dia maksiat. Bahkan kita doa dia, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Doakan dia. Nak buat tahlil pun tahlil lah. Nak baca Quran kubur pun, macam mana yang ulama yang dah bicara bab tu dibenarkan, benarkan. Mana sepadan yang ada tu, adalah. Okey, siap. Macam mana pun atas kata dia tu macam mana? Kalau umum saya sebut macam tu tadi. Kalau macam ayat tadi tu okey tak ayat tadi? Apalah sibuk-sibuk, aku tua-tua pun tak sembahyang pun, aku masuk kubur aku ni seksa, lantak akulah kau duk beli apa jaga-jaga tepi kain orang.
Kau tengok status itu, bahaya status itu. Adakah yang tu istilahnya memperolok? Tapi memperolok ni benda dalam hati kan. Tapi cara cakap dia tu, apa dia cakap gitu ha? Sepatutnya kalau orang beriman, dia cakap macam tu kan? Tambah pula orang tua nak mampu, sepatutnya dia cakap macam mana? Betul juga cakap kau, pakcik ni makan dah tua, makan garam banyak-banyak, pasal tu penyakit banyak. Dulu kecil-kecil pun memanglah bukan duk mengaji, dah tua ni pun malas. Terima kasihlah nasihat tu, mudah-mudahan terbuka hati pintu hati pakcik nak pergi mengaji. Terima kasihlah ya Allah, berilah hidayah kat aku ni apalah dah tua, kau nak mampu makin malas katanya. Iman tu memang tak syak iman. Tapi kalau cakap macam tadi tu, apa kau sibuk dengan aku? Aku nak mati pun matilah. Engkau bukan tentu neraka. Kalau Allah Ta'ala tentukan aku syurga, aku tak sembahyang masuk syurga tau. Macam tu. Betul pernyataan itu. Tapi ayat tu macam mana? Bermudah-mudah dengan agama dan tak muhasabah dengan diri, pakai redha dengan diri sendiri. Dia ridha bin nafs. Maksudnya dia puas hati dengan diri dia. Maksudnya terus jahil bengong, derhaka gitu loh. Dia puas hati dengan dia. He satisfied with himself. Who? I am powerful man. Allah Ta'ala, if he want to feed me as a ahli syurga, as a paradise person, mufid gitu lah. Bagi ahli syurga, ashabil yamin, I'm ashabil yamin. Aku orang dapat suratan amalan dengan tangan kanan esok. What you care about me? Who? Takkan cakap itu tak? Nak sebut atas kata tu yang kata apa yang ada dalam hati tu dia akan meledak. Macam mana pun prinsip kita, mana-mana ayat yang selagi tak menjatuhkan pada kufur dia, kita hukum zahir lah. Dia macam ni, pasik. Keadaan dia, secara dia, selagi ayat dia istilahnya tak mendusta, tidak menolak, tidak mempelekeh, tidak membangkang apa yang Rasulullah bawa. Kalau tidak ada bahasa-bahasa macam tu, masih hukum Islam. Kalau tengok dia boleh membawa pada membangkang, mempelekeh, mempersenda, boleh membawa gitu, nasihatlah dia elok-elok. Kalau macam pakcik tadi tu kena kata macam ni, pakcik tak boleh cakap macam tu. Memanglah pakcik mati kubur lain-lain, kubur saya lain, kubur pakcik lain. Tapi pasal saya ni antara orang yang akan dipertanggungjawabkan nanti ialah siapa saya jumpa. Antara saya jumpa pakcik, jadi ada connection juga saya dengan pakcik ni. Memang pakcik kena masuk kubur, katalah kena seksa, tapi saya pun kena tanya agak esok, kenapa tak tegur pakcik ni, suruh pergi sembahyang, pergi mengaji. Esok saya kena balun juga pakcik. Tapi esok saya tunjuk pakcik tak apa lah, pakcik ni saya dah cerita kat dia. Nanti malaikat pergi jumpa pakcik, jangan salahkan saya lah. Upi ayat-ayat seumpama itu untuk betul dengan pahaman dia. Sikitlah cerita-cerita begitu untuk jawab soalan tu. Dia kata jadi macam mana dengan dia ni tak pergi belajar, buat dia je kan, buat sadin je nak. Bila dia suruh belajar, dia buat kau semayang lah, tak semayang berdosa dah masuk neraka. Dia buat macam mana? Menyadin ni lah, ni orang guna bahasa sadin tu kan, menyadin. Kalau saya guna bahasa macam ni, macam sial lah, sial orang azan tu. Tapi kalau ada orang jual tilam lama tukar dengan tilam baru. Tilam ada tilam buruk dia rumah. Tilam kita buruk. Tilam beri ni, beli satu dapat satu, beli satu dapat satu. Prihatin besar tu. Tapi bila azan, bila main mengaji kan menjadikan tu satu hal. Keedah kita dah bicara ni, masih hukum Islam lah. Tapi kita tengok keadaan dia tu macam mana. Macam mana nak hukum? Dengan keedah kita belajar psikologi ikut dengan bahasa itu kan, dia ni something wrong tak? Something wrong. Mesti something wrong. Bahasa macam tu mudah lah. Ada benda tak kena dia ni. Macam mana dia dah tua-tua nak mampu tapi boleh tak mau sembahyang. Kepiah pakai. Tambah pula macam ni dia tak mau ngaji, kepiah pakai. Serobai lagi, jobah lagi. Tasbih tak lekang tangan tu, ambil tasbih. Lagi apa ada tunjuk ya. Ni kayu sugi selit ni. Kalau selit rokok sini tu nak mampu teruk lah tu. Pasal selit rokok ni kayu sugi sini. Maksudnya rajin bersugi. Tasbih duduk macam ni. Serban jubah. Selendang lagi. Tapi masjid tak pergi. Kata dia, kita semayang ni, kalau semayang pun tak khusyuk, buat apa? Kata dia. Yang penting hati. Macam ada benda tak kena kat tu. Ada benda tak kena kat tu.
Saya kata apa ni? Jadi kita hukum zawahir. Jadi bila ada tak kena dengan hukum syarak, macam mana dia boleh baju jubah sakan, tasbih, sugi apa macam-macam, tapi sembahyang jemaah, sembahyang tak nak. Yang kata jemaah, sembahyang tak nak. Ayatnya yang penting hati kita kena luruskan. Yang penting hati kita dengan Allah Ta'ala betul. Kalau tak sembahyang pun hati betul, bagus. Ni sembahyang pun duk riak kat orang. Nampak hujah-hujah dia, nampak? Satu sudut betul hujah dia, tapi tak betul. Tak betul tak mana? Sembahyang nak riak tu satu hal, tapi sembahyang memang tak boleh riak. Tapi yang kau ni tak sembahyang langsung apa hal? Sembahyang riak pun sembahyang juga. Yang kau kata konon tak mau riak tapi tak sembahyang, ni apa ni? Macam tu kot sebab tu. Jadi bahasa something wrong tu kena fikir situ lah. Memang ada benda tak kena. Tudung tak pakai, bopi, tudung tak pakai, keluar dengan jantan usung selamba je. Buat tak tahu. Kata dia, nampak je macam tu, hati baik tau. Something wrong tu. Takkan nak kata saya ngaji Tok Guru pasal ini bahasa Tok Guru kan. Dia kata apa? Kita tengok nangka bertebuk sana sini besar. Masak. Waktu ulat berjentik keluar, betul tak? Berjentik keluar ulat. Ulat nangka kan jenis keluar jentik-jentik tu kan. Apa kita faham? Ulat banyak ni tak boleh makan dalam. Dia kata itu ulat aja berjentik keluar tapi dalam baik tau. Okey tak? Macam tu lah. Nak kata connection hak luar dengan hak dalam. Macam mana pun kita punya sepadan atau ulama atau bata Islam kafir ni yang kata nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Prinsip dia, selagi tidak ada apa-apa pernyataan dia, perkataan dia, perbuatan dia yang boleh menyebabkan kita boleh hukumkan secara zahirnya itu adalah hukum kufur, masih statusnya Islam. Itu nahkum bil zawahir. Tapi kalau boleh jatuh macam Kasih Ahmad tu, memang tak ada ayat lain kena cakap jatuh. Jatuh kalau ada orang bertikai, apa ni duk tuduh mengkafir sesama Islam, tu pun bodoh kan tu. Kena sebut bodoh lah. Pasal apa? Dia tak belajar tau sempadan kafir tak kafir ni. Pada dia kita mengkafirkan orang Islam yang jatuh kafir itu adalah salah. Dia tak belajar batas iman Islam tu. Jadi pada dia kita mengkafirkan Kasih Ahmad, mengkafirkan Wahabi apa tu, mengkafirkan Syiah, ni salah. Apa dia tak ada akhlak Islam? Islam tak boleh mengkafir sesama Islam. Tak boleh kafir mengkafir ni sesama Islam yang memang status dia masih Islam. Itu memang tak boleh kafir. Tapi kalau Islam yang dia boleh menyebabkan keluar status daripada Islam, boleh jatuh kafir, siapa tak mengkafirkan dia adalah kafir. Pasal orang yang jatuh kafir tak ada kurang kafir, berarti dia tak kenal apa ciri kekafiran tu, mengiktirafkan kekafiran tu sebagai Islam adalah kufur. Salah tu. Jadi kalau Kasih Ahmad ni orang tak kata kafir lah tu. Macam Wahabi yang duk kata Tuhan ni berjuzuk beranggota, dia tak mengkafirkan Wahabi. Dia kata Wahabi i'tikad itu, orang tak mengkafirkan Wahabi itulah kafir. Kata dia mana boleh orang Islam kafir dengan orang Islam lain? Dia tak faham hadis lain yang menyebut dalam bab-bab ni yang kata kalau ada benda terkeluar daripada Islam, mesti kata keluar daripada Islam. Walaupun dia sembahyang, walaupun puasa, zakat, haji. Pasal ada benda yang menyebabkan jatuhnya Islam dia. Yang ni yang dalam masyarakat kita ada benda yang bila dia tak belajar persempadanan yang kita bicara Islam kafir ni, iman Islam ni, yang tu yang jadi masalah kat dia untuk bertindak di atas hukum zahir tu. Hukum zahir tu. Pada dia mengkafirkan orang ni akhlak jahat. Jadi dia orang belajar moral saja. Moral dia orang belajar. Tapi dia orang tak belajar akidah. Tu yang jadi tu. Apa ni orang ni tuduh orang ni, baik kita diam ajalah. Tu. Problem kan tu? Ya. Kita tu. Bagus soalan tu. Soalannya ialah kita dah bagi nasihat kat orang jatuh murtad tu macam sebut tadi lah, pengurusi Aswaja tu dah pergi berjumpa apa. Kita tak laksanakan hukum, suruh dia mengucap balik, dia tandak, dia berdegil dengan apa yang dia faham yang salah tu lah. Tak salah kita tak melakukan hukum Islam yang hukum kena bunuh pada orang murtad tu. Jawapan pertama kena jawab ialah
tuntutan untuk bunuh itu adalah bukan tanggungjawab kita. Kalau mana-mana hukum yang ada dalam syariat memerintahkan hukum bunuh, hukum hudud, potong tangan, sebat, rejam dan sebagainya, dia tuntutan besar adalah di atas penguasa, pemerintah. Siapa yang ada kuasa untuk memerintah dan mentadbir, tuntutan melaksanakan hukum tersebut adalah ke atas mereka. Jadi kita yang bukan sebagai pemerintah, kita tak melaksanakan hukum tu, tak dosa lah atas kita, di atas tak melaksana. Apatah lagi bahasanya kita telah melaksanakan tanggungjawab, memang tak ada apa-apa dosa kat kita. Di atas tak melaksanakan hukum, pasal hukum melaksanakan bunuh dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab di atas pemerintah. Pemerintah lah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu itu. Jadi di atas kita tak melaksana, dah tak ada dosa kat kita. Macam mana pun kalau sambung sikit, pemerintah siapa nanti? Siapa yang pangkah pemerintah yang ada lah ni untuk menyebabkan dia tak buat hukum Islam tu? Kalau kita termasuk dalam share tolong pangkah untuk menaikkan pemerintah ni, kalau dulu kita kata kita lantik, tak tahu pun dia jadi bengong macam ni, tengok jadi bengong, itu tak apa, kita berlepas diri lah. Tapi kalau kita tahu pemerintah macam ni yang tak mau laksanakan hukum Islam, yang memang dah ada dah dulu pun, sejarah pun dah lama yang ada, dia tak melaksanakan hukum Islam, kita suruh dia buat, dia tak nak juga, pangkah lah ni. Macam mana dosa yang ada pada dia, macam itulah dosa kat mereka, macam tu dosa kat kita, pasal kita telah melibat diri dengan mereka dengan cara yang sama. Dari sini kata meredoi, merestui, tak melaksana hukum Allah Ta'ala. Pasal kita tahu dia tak melaksana, kita sokong, kita pangkah, pun ada kaitan. Yang tu ada kaitan. Kalau kita memang orang yang tak pangkah tu, tak pangkah orang-orang yang tak nak buat hukum Islam ni, kita memang nak laksana hukum Allah Ta'ala, habis-habis kita dah buat tanggungjawab mengajak mereka kembali pada jalan yang benar, dia tak mau terima, tidak apa-apa taklifan atas kita dah lah, pasal kita telah selesaikan semua tanggungjawab. Rasa saya jawab soalan. Ada lagi sekitar tu masih pelaksanaan kot apa? Ya. Islam dengan iman ni boleh berpisah. Di atas definisi yang kita bicara berpisah lah. Tapi realitinya macam mana? Orang ada iman agak-agak dia tak mengucap kalimah syahadah, dia tinggal tak? Mesti mengucap kalimah syahadah tak? Sebenarnya realiti tak boleh pisah. Dia berlaziman. Yang cuma berlaziman macam ni, setiap orang beriman, maksudnya hati dia bila dibenarkan dan dia mengucap kalimah syahadah, memang orang beriman surely akan Islam. Mesti Islam ni. Pasal orang yang beriman dia takkan biar dalam hati dia. Dalam keadaan itu bahkan dia akan selahkan. Dia sanggup tanggung risiko untuk mengucap kalimah syahadah kalau disebut orang kafir sekalipun, di pulau orang apa dan sebagainya. Itu perkaitan ayat yang boleh disebut berlaziman di situ. Dan adakah setiap orang Islam itu beriman? Hak tu yang kena sebut di sebaliknya. Tak. Setiap orang Islam belum tentu beriman. Tapi setiap orang yang istilahnya dah dapat pengiktirafan iman itu, memang dia iman dia benar kan, semestinya dia akan Islam. Mestinya dia Islam. Yang tu berkaitan yang boleh kata. Dia tak boleh kata macam ni, setiap Islam mesti iman, iman mesti Islam. Tak betul. Islam belum tentu beriman, tapi beriman Islam. Sikit kalau sebut dalil tu, ayat Quran pernah peristiwa berlaku pada Rasulullah. Ada orang-orang istilahnya orang Arab Badui bertemu dengan Rasulullah, mengucap kalimah syahadah. Dia kata kami dah beriman. Dia baru mengucap kalimah syahadah, dia kata kami beriman. Cerita ni dalam surah Hujurat juzuk 27 katanya. Qalatil a'rabu amanna. Surah Hujurat muka surah akhir belah kanan. Ayat tak ingat, surah ingat, juzuk ingat tu. Qalatil a'rabu amanna. Ada beberapa orang Arab yang Badui, bahasa mudah terjemah gitu. Dia kata amanna, kami beriman. Turun Jibril lepas tu, selepas dia orang mengaku kata beriman ni, perintah kat Rasulullah suruh kata kat puak-puak Arab Badui yang baru masuk Islam ni, qul lam tu'minu. Allah Ta'ala perintah Rasulullah jumpa puak ni, bagi tahu Allah Ta'ala maklumkan engkau, suruh aku kata macam ni, lam tu'minu, hampa belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi hampa kena kata aku Islam. Maksudnya ada separately, ada beza. Maksudnya kalau banding dari sisi sudut takrif dan keadaan yang macam tu dengan takrifan yang ada, Islam iman beza. Jadi maksudnya orang yang Islam, hati dia bila belum totally membenarkan Rasulullah, Islam lahiriah dah dapat, tapi iman belum tentu. Iman di atas dia membenarkan dan
kuat tak kuat dia tu, itulah setakat mana dia boleh taat, boleh takwa. Jadi atas pernyataan tu dia berbeza. Tapi di atas kata setiap yang Islam, setiap yang iman mesti Islam, situ dia sama. Maksudnya ada tempat berbeza, pisah, ada tempat sekali. Dalam konteks Islam belum tentu beriman, itu dia berbeza. Dalam konteks iman mesti Islam. Itu dia sekali. Itu kot lebih kurang berkaitan. Ada lain? Laqad lam tu. Oh, jawab kosam yang mahzuh tu apa dia? Bagus soalan tu, soalan orang advance sikit tu. Boleh faham bahasa saya sebut ni. Istilah kosam mahzuh. Kosam tu maksudnya sumpah. Mahzuh ni yang dibuang. Yang ni dia kena tengok uslub Arab lah. Bahasa Arab ni. Oh, takdir dia. Li'izzati wa jalali. Wa izzati wa jalali. Kalau sebut dengan lam lah. Kalau dengan waw sumpah tu, wa izzati wa jalali wa karamati. Wa izzati, kemuliaan aku, wa jalali, dan kebesaran aku dan keagungan aku. Itu Allah Ta'ala bersumpah dengan keagungan dan kebesaran dia. Itu takdir kalam dia. Dengan sumpah mahzuh tu apa dia? Wa izzati wa jalali wa karamati laqad kana lakum fi rasulillah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Itu antara istilahnya takdir kalam lah bagi kosam yang mahzuf. Kosam ni usul Arab. Arab ni memang antara usul mereka banyak gunakan sumpah. Satu, orang Ta'ala datangkan Quran dengan usul Arab kan? Quranan Arabi, Quran yang uslub Arabi, qawaid Arabi, zuqil Arabi, dengan apa disebut grammatical dia Arabi kan? Arabic grammatical dia, dan uslub zuq dia pun adalah Arabi. Jadi macam tu kena faham Arabi tu. Itu yang lam tu atas sebut ulama itulah takdiran kalam dia macam tu. Kalau macam wal asri, tu tak payah takdir pasal dah ada dalam lafaz demi masa. Wal asri innal insan lafi, ada lam tu. Jawab bagi inna. Cuma yang tu dia jawab bagi inna, dia bukan jawab bagi kosam. Tapi kosam jawab bagi kosam tu wal asri innal insana, tu baca inna. Inna tu yang jawab kosam. Inna tu yang jawab kosam. Lafi itu adalah lam ibtida' jatuh bagi khabar bagi inna. Tu dia punya nahwu ni panjang sikit tu. Saya memang boleh cerita satu-satu tapi takut orang lain melengung ni. Kalau tak ada kena conversation lain sikit. Ada topik lain kot sebab tu. Tapi memang belajar nahwu dia tu dia sedap. Dia punya penyataan fakta dia ialah kosam, dan kosam ni maksudnya kaedah usul Arab, setiap pernyataan sumpah biasanya dia menunjukkan apa yang nak disebut tu ialah memang pasti dan tak boleh nak dinafikan perkara tersebut. Dia ada istilah uslub taukid dalam bahasa Arab. Yang mutakallim yang macam mana tu? Lepas tu? Okey. Apa tu? Soalannya ialah tempat-tempat yang mutakallim yang dalam Quran ataupun dalam kalam Arab lah kan. Resam Osmani yang tak ditulis dengan ya tu. Yang tu dari sisi kaedah dia macam ni. Kalau nisbah kaedah baca, apa-apa yang tak tulis dengan ya, tak diwakaf dengan ya lah. Macam mana? Contoh, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Patutnya da'i tu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Tu ada ya tu. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yattaqun. Apa yang sebut. Jadi cuma kalau atas kaedah resam Osmani, kaedah kita belajar tajwid, mana resam yang ada tulis ya dibaca dengan ya, yang tak dibaca, yang tak tulis dengan ya tak baca dengan ya. Wali kulli qaumin hada. Hadin tu dia tak ada ya. Tulisanmu memang takut tak ada ya. Kalau ada alif lam apa? Yauma yad'ud da'i. Sepatutnya ada ya, tapi kalau tak tulis tak tulis. Macam mana pun? Kalau atas soalannya tanya kaedah resam,
Quran taklah dibaca mengikut resam yang ditulis. Kalau ada ya, tak ada ya. Kalau ada, ada. Itu kaedah. Cuma di atas nak memaham makna. Di atas memaham makna, macam mana dia nak tahu ada ya ni sebenarnya ada ke tak ada. Kaedah dia, tu kena mengaji mah. Misalnya lah, contoh, ya. Berdosa tak berdosa tu? Makna tu. Di atas nak faham makna, dengan sebab dia salah faham, dengan sebab dia tak reti tu, berdosalah. Dia telah faham salah dengan sebab dia tak belajar apa sepatutnya dia kena belajar, tapi dia faham dengan kedangkalan ilmu dia untuk faham, dengan sebab tu faham salah. Tu dosa. Pasal atas sebut dosa tu, kaedah ilmu macam ni. Saya nak guna bahasa gini saya. Tak ada ilmu yang hukum belajar dia adalah sunat. Panjang sikit ayat tu. Tak ada ilmu agama yang hukum belajarnya adalah sunat. Tak ada hukum agama yang mempelajarinya adalah sunat. Tak ada. Semua fardu. Tak fardu ain, fardu kifayah. Tak ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah sunat. Jadi antara ilmu agama tu kata sebut ulama, walaupun yang ni dia hukum lughah, tapi dia boleh support untuk agama. Antaranya bab yang mutakallim tu lah, yang tak hazaf tu. Dengan sebab dia tak belajar, dia telah faham silap. Berdosa dia kerana tak belajar apa yang sepatutnya dia kena faham. Dengan sebab dia tak belajar, dia tak faham, dengan sebab tu dia silap faham. Berdosa atas cuai untuk ilmu. Tak ada apa-apalah. Satu kaedah kita, kalau tak tahu makna pun, baca je mengikut hukum resam, yang macam mana kaedah resam yang sepatutnya dibaca. Satu kena belajar. Satu, kalau sekali lagi kita sebut di atas kaedah tu, satu, bahaya ilmu sekerat tiang tapi nak bagi huraian sempurna. Bahaya. Satu, ilmu sekerat tiang dapatlah panduan daripada orang yang berinformasi, orang yang pakar, yang Quran pun bagi panduan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. You must ask somebody that who knows the knowledge, if you not have knowledge about it. Yang tu kot bunyi orang putih ke. Tanyalah ahla zikri, ahla zikri. Masyhur sebut ulama, tanya ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Kalau tak ada pengetahuan, tanyalah orang pakar yang reti. Jadi jangan di atas tak retinya itu, macam mana? Gagah buat dia juga. Kalau tak sebut kaedah agama pun, pepatah Melayu kita pun ada kata, kalau benda tak reti kita buat juga, nanti dia akan jadi macam tikus membaiki labu. Cukup rasa pepatah Melayu tu mengajar satu disiplin ilmu. Kalau tak pandai jangan duk buat. Apa urusan yang kalau tak betul? Quran ada bagi, Rasulullah bagi isyarat, idza wusidal amru bi ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila satu urusan diserah pada orang bukan ahli dia, tunggulah waktu dia akan lingkup dan jahanam dan rosaknya dia. Fantaziris sa'ah. Quran bagi panduan fasalu ahla zikri, nak menunjukkan bahawasanya ilmu benda besar. Satu, kalau bukan ahli, kaedah dia apa? Diam. Tawakul, diam. Tak faham macam mana? Tanya pada ahli. Jangan tebing kan nak buat. Kereta rosak, buka, lepas tu cabut wayar. Pomen pun pening nak buat buh wayar balik. Baik, tak usah usik. Orang tengok dia, ahli dia akan tahu yang ni rosak. Siap. Dia boleh buat dengan segera. Tapi bila dah diusik, tikus yang membaiki labu, dah lah berlubang, dia tebuk lagi cepat rosak. Masak je lah. Ahli zikri, ahli ilmi tu, lazimlah pergi cari tempat ilmu. Itu kaedahnya. Macam mana pun kaedah dia, bila tak tahu jangan memandai. Itu bahaya. Kaedah tu memang kena, disiplin ilmu tu kena jaga. Satu, tak pandai, jangan memandai. Itu bahaya. Sedikit, kalau sikit tak memandai tu, jangan memandai. Katalah rumah kita tak ada elektrik, takat nak tolak tu boleh lah. Tolak-tolak api tak ada juga, kita pun buka skru, apa tu, buka, yang mana yang bertutup semua kita buka, tak tutupkan dia. Lepas tu tak payah pakai test pen, apa tu, main jari je. Yang tu kot bahaya dia. Ataupun macam ni, ada satu bahan letupan, dia boleh meletup. Waktu kita pasang bateri apa, nak tengok dia boleh on tak boleh on, katalah gitu. Itu buka tak boleh on. Buat tak boleh on ni. Betul? Kita pun buka skru, betul?
Usiklah wayar-wayar, sambung sana, ambil test pen lah, sambung. Ha, jaga, silap lagi, debar bau. Yang tu kot bunyinya. Nak cerita apa ni? Mana yang kita bukan ahli, jangan masuk campur dan tanya pada ahli dia. Biar ahli buat lagi bagus daripada kita pergi buat. Tu takut tikus membaiki labu. Yang tu kot dengan bahasa itu. Jadi disiplinkanlah diri kita. Yang mana tak kerti, diam. Satu antara pesan ulama kita, saya ngaji pun dengan arwah Tok Guru Pak Tih tu, dia selalu pesan gini. Dia tahu apa? Dia selalu, yang ni perkataan wasiat daripada perkataan Sayyidina Umar rasanya. Kami selalu kalau nak cuti bulan Syaban, antara selalu pesan Tok Guru ni. Dia kata, wala yastahyiyanna ahadukum an yakula bima la ya'lam wallahu alam. Jangan ada sama sekali perasaan malu bagi seseorang kamu yang dia tak tahu benda itu. Jangan sama sekali malu untuk kata wallahu alam. Nisbah orang tanya, nisbah kat kita pun wallahu alam. Tak boleh faham. Tak boleh faham. Buat macam mana? Mengaku je lah bodoh, pergi tanya ahli. Senang. Kalau buat juga, tebing tak buat, jagalah kemudaratan besar. Tunggu Rasulullah isyarat, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kebinasaan. Orang pepatah Melayu pun jaga. Dia kata apa? Tikus baiki labu. Buang je lah labu tu. Boleh rasanya saya jawab tu. Hati-hati sikit lah bab yang kita tak pandai tu. Okey. Allah. InsyaAllah kita sambung nanti. Berapa perkara rukun iman. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin. Wa hifzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin.